Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mah kaifa mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya qawiyya matin fi syarri zalimin. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa min syarrina wa syarril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Right, sampai muka surat berapa? 181 1881, right. Baik, sifat seterusnya yang sifat ma'ani, ulang balik. Sifat 20 ada 4 pecahan. Ingat balik sebelum PKP. Nafsiyah 1 wujud, salbiyah ada 5, qidam baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. 7 nama dia sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menetapkan sifat itu sehingga sifat kalam. Ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman itu bukan dia menafikan sifat ma'nawiyah. Madamati zat mu'allalatan bi'illatin, takrif dia. Okey. Dia tidak menafikan 7 sifat ma'nawiyah. Cuma dia kata, pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, another 7 attributes of ma'nawiyah itu adalah redundant. Redundant apa? Redundant tu macam terlebih lah, tak cakap pun tak apa. Ya, sebab dia hanya mengesahkan sifat ma'ani itu tadi. Kudrat, berkuasa, berkehendak, melihat, semua tu. Kaunuhu itu keadaan Allah yang bersifat dengan sifat. Tarik balik ma'ani tu. Berkuasa. Keadaan Allah, emphasis, okay, yang bersifat dengan sifat berkehendak. So Imam Sanusi dia susun balik 20. Jadi maksud saya, kalau beli kitab, beli buku ni penting. Jangan asal buku agama. Saya dah cakap banyak kali dah. Kalau dia bincang sampai 12 sifat, 13 sifat saja. Ma'ani 7, salbiyah ada 5, 12, campur wujud 1, 13. Betul lah tu. Okey, itu hanyalah perbezaan pandangan di dalam furu' akidah di antara Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga yang lain. Okey. Baik, sekarang pergi basar. Orang Jawa ramai nama basar, betul? Basar, basirun, basri, lagi basiran. Basirin ada? Ada juga. Dia ada fathah, dhammah, kasrah dan semuanya ada. 90% they are Javanese. Okay. Satu kapal, makna dia sama, nampak. Makna dia apa? Weruh, ningali. Nampak, melihat. Tak kira lah. Tapi dari segi tata bahasa, basri itu kan maksudnya penglihatanku. Basiran, basirun, basirin, itu baris saja, makna sama. Okey, basir pun satu kapal. Jadi mungkin orang dulu rajin mengaji, dia dapat idea, dapat anak, nama macam-macam lah. Jadi apa maknanya? Melihat. Cuma disebut dalam bahasa Arab nampak cantik lah. Tapi kalau orang Arab memanggil, mesti dia rasa, melihat, melihat. Lebih kurang gitulah. Macam nama orang Melayu yang lain. Okey. Okey, teruskan. Apakah pengertian sifat basar, cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan dengannya? Okey, cara nak tahu. Wajib ke atas setiap mukallaf. Benda ni ulang-ulang balik. Wajib di sini berarti wajib syarak. Kalau dia tak buat, berarti dia berdosa. Wajib ni perintah Allah ala sabilil hatam. Okey, khitabullah, perintah Allah
ada ayat amar, ayat suruhan yang mesti dibuat kalau ditinggal berdosa. Sebab dalam agama ada dua. Perintah yang sekadar, perintah yang sunat tidak dilakukan pun tidak mengapa, tidak berdosa. Dia bukan macam bahasa Melayu, kalau kita buat ayat perintah mesti kena buat. So dalam syarak perintah ada dua. Kalau dia mesti, macam mana nak tahu mesti? Itu kerja ulama, itu game dia orang lah, kita tak payah sibuk. Kecuali anda hendak menekuni berpuluh tahun ilmu alat, bahasa balaghah, usul fiqh, qawaid fiqhiyah, tengok balik hadisnya, ulumul Quran. Panjang cerita. Okey, jadi kalau dia perintah yang pasti, tu jadi wajib. Ada perintah yang tidak semestinya dilakukan, kalau buat hanya level dia setaraf sunat. Sebab tu hukum tu jadi wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Tu dia punya end product daripada istimbatul ahkam, pendalilan daripada nas tu. Jadi nak tahu, mengimani kepada setiap mukallaf. Orang mukallaf ni orang yang balik dan akil, berakal sampai seruan, meaning that all religious knowledge, Islamic teachings tu sampai kepada dia, sebaran agama Islam sampai ke pengetahuan dia, dan juga salamatul hawas, dia tidak pekak dan buta. Orang ini wajib untuk mengetahui dan beriktikad. Dia kena tahu dan beriktikad. Apa itu iktikad? Meyakini, mempercayai dengan iktikad yang mantap dan muktamad. Kitab lama kata jazam. So I will say jazam is finalized dan juga muktamad. Okay, muktamad dan mantap. Baik. Kita ni semua wajib percaya, beriktikad. Wajib yang kedua dalam kotak tu merujuk kepada apa? Ini wajib istilah teologi, istilah akidah. Ma la yatasawwaru al-aqlu adamuhu. Wajib dalam akidah bererti akal tidak terbayang akan ketiadaannya. Negative statement, payah. Wajib dalam akidah bererti pasti ada, cukup. Akal tak boleh terfikir kalau benda tu tak ada. Pasti ada bagi Allah Ta'ala, bersifat dengan sifat basar, dan mustahil atasnya bersifat dengan buta. Kita nak percaya benda tu? Tak iya ke Allah melihat? Tak yakin tu. Sebab etikat dia kena 100%. Dia kena 100%. Dia tak boleh 99% dan sebagainya. Kalau 99% masih lagi level zon. Tahap keyakinan orang, yakin, zon, waham, syak. 100%, tu maksud dia yakin. Zon, atas 50%, bawah 100. So nilaikan sendiri. Syak, 50-50. Separuh-separuh. Waham, bawah 50%. Tu istilah-istilah dia. Right, huraian. Takrif sifat basar ialah sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzati ta'ala tata'allaqu bi kulli mawjudin ala wajhil ihatah ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi. It is not al-ilmi. Al-ilmi, typo. Baik. Suatu sifat, dia sifat yang wujud, yakni ada. Nota kaki 275, sifat basar adalah sifat yang wujudi, ada dan sungguh. Apa maksud ada dan sungguh? Subut dan tahakkuk. Okey, betul-betul ada lah. Apa takrif dalam teologi? Apa takrif dalam akidah mengatakan wujudi? Wujudi adalah sesuatu yang wujud dalam khayalan, dalam imagination, fi dhihni, dalam akal dan di luar kepala, fi kharijil aql. Tu baru wujud. Kalau dia semata-mata hanya wujud dalam fikiran kita, itu tidak dinamakan wujudi. Itu dinamakan amrun i'tibari. Ada istilah-istilah dalam sifat 20 lah. Okey. Kalau saya katakan gemuk, adakah dia wujudi atau amrun i'tibari? Gemuk. Soalannya itu saja.
Okey, kaya. Masuk Sungai Lang Baru je ingat kaya. Okey, kaya. Kaya ni ada ke tak ada? Ada, tapi dia bukan ada di luar. Dia hanya ada dalam bayang pemikiran kita. Ni ada tak? Ada. Dalam otak ke luar otak? Luar otak lah. Luar otak, ni otak sini, luar otak. So ini wujudi. So nak kata sifat ma'ani ni betul-betul ada dan sungguh. Laku syifa'an al-hijab la ra'ainahu. Kalau nanti tersingkaplah kita disingkapkan di hari akhirat nanti daripada hijab, maka kita boleh nampak sifat itu pada zat Allah SWT. Macam mana tak payah cerita lagi lah. Kita kat dunia kita tak sampai lagi. Okay. Sifat wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Pada zat ta'ala yang berdiri pada zat Allah ta'ala. Sifat tu ada pada Allah. Sifat Allah semua qadim dan Allah juga adalah qadim. Apa benda qadim-qadim ni? Sedia ada. Saya baru baca satu teks, dia mengatakan qidam itu terdahulu. No, salah. Qidam bukan dulu ataupun bukan lama ataupun bukan terdahulu. So the best interpretation in our language, qidam is translated as sedia ada, tidak berpermulaan. Sebab akidah ni dia sensitif sikit. Kalau ada mengatakan sesuatu itu qidam sebagai terdahulu, bererti ini sekarang, oh terdahulu, dia mendahului. Masih lagi membayangkan bahawa ia zat Allah bermula dari satu titik masa, dan itu tidak boleh, tidak benar. Allah ada, yang lain tiada. Kan Allah lam yakun syai'un ghairuhu. Hadza rawahul Bukhari. Apa maksud tu? Tak ada masa lagi, time tak ada, Big Bang apa semua tu tak ada, galaksi Milky Way semua tu tak ada. Yang ada hanya Allah. Masa, tempat, gunung, gadang tak ada apa pun, aras tak ada lagi. Itu sebab qidam ni penting. Ada beberapa penulisan beberapa orang yang menganggap bahawa alam itu qadim bin now. Okey. Maka itu yang mendapat tentangan daripada ulama sezamannya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang qadim itu hanya Allah. Yang qadim hanya Allah. Dia buka alam tidak qadim, hanya Allah. Kalau ada dua qadim tidak berpermulaan, ini tidak dapat diterima oleh akal. Kerana zat yang wajibul wujud, yang pasti ada, sedia ada, tidak berpermulaan, hanyalah Allah SWT. Ibn Sina mengatakan bahawa alam ini qadim. Itu problem. So itu ada yang ulama yang mengkufurkan beliau kerana pandangannya terhadap bahawa dunia, alam itu adalah sedia ada. Okey. Kalau falsafah sains dia mengatakan, tujuk balik dalam qidam mengatakan teori yang diguna pakai sekarang, saya tidak pasti sama ada latest teori atau mana, tetapi teori letupan besar, the Big Bang itu masih diguna pakai sehingga sekarang. Bahawa asalnya bumi itu kejadiannya bagaimana, maka sains moden tidak menyandarkan penciptaan bumi itu kepada Allah. Paling-paling dia menyandarkan sehingga letupan, oh mula-mulanya meletup, bila meletup jadi begini. Dia menyandarkan kepada letupan. Dalam akidah, letupan itu juga makhluk, pasti ada yang meletupkan. Sebab itu Islam menyandarkan kepada Allah SWT sebagai punca bagi segala sesuatu, the prime cause. Okay? The prime cause. Jadi punca bagi sesuatu itu adalah Allah SWT, bukan makhluk. Makhluk tidak ada power. Okay? Now, so berdiri pada zat Allah Ta'ala, berta'aluk. Ta'aluk ni link, link. Tahu link kan? Kaitan, hubungan dengan setiap yang maujud secara meliputi. Okey, ihatah ni meliputi lah semua, komprehensif. Ihatah means what? Komprehensif. Jadi sifat melihat Allah ini ada pada zatnya, ia terkait dengan semua maujudat, benda yang ada.
Semua benda yang ada kaedahnya boleh didengar dan boleh dilihat. Okey? Bikulli mawjudin ala wajhil ihatah, menyeluruh, lengkap dan sempurna. You may say that way. Al-ihatah menyeluruh, sempurna, lengkap, komprehensif, tidak ada cacat celanya, tidak ada yang tersembunyi, bubuhlah apa pun. Okey, pokoknya sifat melihat Allah itu sempurna, tidak ada yang tersembunyi. So this is what is meant by ala wajhil ihatah. Ta'alluqan zaidan ala ta'alluqil ilmi, dia berta'alluq sebagai ta'alluq tambahan ke atas ta'alluq ilmu. Apa benda ni? Okay. Ta'alluq ni tak sampai lagi. Ta'alluq ni adalah, saya terangkan dulu konsep ta'alluq. Ta'alluq ni dia kaitan. Ada setengah menerjemahkannya sebagai tugasan tambahan. Tugasan tambahan, apa benda ni? Okey, fungsi sifat Allah apa? Fungsi dia berdiri pada zat Allah. Tu jawapan dia. Ada lagi fungsi tambahan bagi sifat tersebut. Kalau cara mudah dalam bahasa warung kopi, kalau dia bersifat dengan sifat melihat, dia melihat apa? Muta'allaq dia apa? Melihat, maka dia melihat apakah sasaran-sasaran sifat penglihatan itu tadi. Maujudat, semua benda yang ada. Walaupun Imam Taftazani itu berbeza pandangan, dia mengatakan ta'alluq basar itu hanyalah kepada mubsarat, benda yang boleh dilihat. Tidak, tapi secara jumhur dalam akidah itu dia mengatakan semua benda yang ada itu boleh dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq kaitannya, nanti kita belajar dalam setiap ma'ani, sifat ma'ani saja yang ada ta'alluq kecuali hayat. Dia mendengar, okeylah, saya guna bahasa warung kopi, dia mendengar apa? Dia berta'alluq kepada apa? Dia link kepada apa? Dia berkaitan kepada apa? I give you another example. Kenapa polis trafik dia tak tahan bot kerang? Soalan ini simple. Sifat 20 ni benda yang berlaku, berkait setiap hari dalam kehidupan kita. Cuma kita tak berapa nak pandang. Kita tak nak menganalisis sebab mungkin kita belum habis belajar. Sebenarnya sifat 20 adalah pekerjaan harian kita. Soalan saya, kenapa polis trafik tidak menahan bot kerang? Pernah terfikir kah? Tak pernah terfikir sebab anda bukan pemandu bot kerang ataupun anda bukan seorang polis trafik. Pernahkah polis trafik menahan bot kerang? Of course tidak. Sebab apa? Polis trafik dia punya sifat menahan, kuasa lah. He's given a power. Dia diberi kuasa untuk menahan. Menahan apa? Dia bersifat sebagai seorang penahan. Okeylah, dia buat roadblock dan semuanya. Tapi yang ditahan itu, penahanan yang dilakukan itu berkait apa? Adakah semua benda ditahan? Tidak. Polis trafik hanya menahan kenderaan di daratan. Istilahnya banyaklah dalam definition tu, RTA 987. Kenderaan bermotor yang beroda dua, sebab tu basikal tak kena sebab dia tidak bermotor. Tak ada enjin. Dan dia bertakluk kepada kenderaan tak jalan sendiri, mesti ada pemandu. Seorang pemandu yang memandu kenderaan. Polis trafik tahan ke lori hantu yang parking tepi bahu jalan? Dia tak tahan. Kenapa? Kenapa tak tahan? Siapa yang pandu? Dia nak saman apa? Lori tidak boleh disaman. Sebab dia tak memandu. Tu je jawabnya. Dia pergi makan roti canai, dia parking. Depan ada roadblock dalam 100 meter. Saya parking lah bahu jalan. Saya makan roti canai warung sebelah. Dia tak bolehlah tangkap saya. Atas kerasa lampu nak tangkap saya. Bawah Perlembagaan Persekutuan. Anda harus menyatakan alasan penahanan saya. Sebab makan roti canai bukan satu kesalahan.
Anda memandu lori yang tidak bla bla bla. Saya bukan memandu, saya sedang makan. Makanya ketika ditahan, ada beberapa remaja mengadu kepada saya. Ketika ditahan motor, tidak punya rotek. Polis menggunakan budi bicaranya untuk kesianlah, lepaskanlah budak-budak gitu. Budi bicara. Ini cerita lama. Jadi dia kata, okey balik. Tapi jangan naik. Motor ni kudu dituntun, ya berak? Ya berak? Kenapa motornya dituntun? Wes tak lepas ke, tapi motornya kudu dituntun. Tak apalah, abang balik, tapi jangan naik, tuntun. Pasal apa? Perasaan berak. Itu bukan sebagai denda atau memalukan. Kerana ketika itu anda bukan lagi dianggap sebagai pemandu motor sikal. Aktanya mengatakan seorang pemandu. You are not driving the motorcycle. You are tuntuning the motorcycle. Sebab itu boleh tak tahan di orang isi minyak. Dia ada power tak di dalam petrol pump? Kawasan petrol pump? Itu isu-isu yang saya dah melalut. Okey, pergi balik. Baik. Okey, nak cerita tadi sebab tu dia tak tahan, sebab kuasa dia, sifat dia tidak bertakluk kepada basikal, hanya kepada kenderaan bermotor. Okey. Secara umumnya begitulah. Nak cerita-cerita dia punya sub issue dalam law tu banyaklah. Secara umumnya begitu. Polis tidak bertakluk kepada bot kerang. Sifat dia tu tidak bertakluk. Boleh tahan tu dia tidak bertakluk kepada itu. Saya nak cerita apa maksud kaitan itu tadi. Therefore, sifat melihat itu berkaitan dengan setiap yang ada secara komprehensif. You see, nota kaki 276, Allah Ta'ala melihat setiap yang ada tanpa ada sembunyi sebagai tambahan kepada tahu terhadap sesuatu tanpa tersinggung. Allah Maha mengetahui. Kita dah belajar dulu. Sebagai tambahan dia tahu juga dia melihat. 3 ni. Tahu, mendengar dan melihat. Saya dah tahu Ustaz. Bang, saya dah tahu dah bang muda dia kecil. Ya, memang tahu. Praktik. Sebab 20 ni kalau kita praktik sama-sama aman dunia ni. Tak ada itu ini, tak ada itu, tak ada bla 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 macam-macam. Sebab kita yakin dia melihat dan sebagainya. Okey. Baik. Ta'alukan zaidah ala wafqil ta'alluqil ilmi sebagai tugasan tambahan atas ta'alluq ilmu, perkara yang wajib, mustahil dan juga harus. Baik, next. Allah Ta'ala melihat segala yang maujud ada. 277. Tengok nota kaki bawah bahawa Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala kullu firman kullu maujudin yasihu ayyura wa yusma. Setiap yang ada sah untuk dilihat, boleh dilihat dan juga didengar. Saya tanya, orang tanya saya lah. Ini saya kongsikan berkaitan. Hantu tu jisim ke bukan jisim? Suka sangat cerita hantu. Malam tadi pun saya ditanya. Saya ajak buat fiqah. Boleh tanya? Boleh. Soalannya pasal hantu. Tak apalah. Okey, soalan saya, hantu ni jisim ke bukan jisim? Jisim ya orang reti kok harus jawab apa? Okey, jisim adalah sesuatu yang boleh dibelah bagi. Dia bermula daripada jirim. Tu dia, form and matters. Dulu fizik tingkat 4. Okey, sejirim tak tepat sebenarnya untuk mentarikkan jirim sebagai atom, sebab jirim adalah sesuatu yang mengambil ruang dalam istilah sifat 20 dalam tauhid. So ini jirim, semua jirim. Bila dia dua daripada dua jauhar, let's say atom, even it is not precise, terbina daripada dua ini menjadi banyak, boleh dimayak balul qismah, boleh dikerat bagi, itu nama dia jisim. Kita ni jisim ke tak? Boleh, sebab kita boleh kena potong. Mona Fendi potong orang berapa kerat? Wah, berapa? Ingat tak? 18. Dia masuk dalam jar, dalam apa tu? Abalang, macam orang jual jeruk kat traffic light tu lah. Masuk.
Poin saya bukan kes Mona Fendi tahun berapa tu. Saya budak lagi tu, saya ingat. Umberland menang. Dia potong-potong sebab dia sangat dia potong ahli politik kan. Ada cincang. Dia cincang. Poin saya bukan nak cerita mastika benda tu. Poin saya sebab kita jisim, sebab tu kita boleh dipotong. Tu saya nak bagi terang. Kalau tak faham jisim ni apa, peganglah benda ni sesuatu yang boleh dibelah bagi. Tu bahasa lama. Okey. Betik tu jisim tak? Betik. Of course. Okey, lulus. Jadi Allah Ta'ala melihat segala yang maujud termasuk yang qadim sendirinya atau yang baharu iaitu zat al-qiyam. Allah melihat segala yang maujud, sesuatu yang ada, setiap yang ada boleh dilihat dan juga didengar. Kalau ingat lagi pengajian kita several months ago, jisim ada dua, satu jisim kasar dan jisim halus. Hantu ni sebenarnya syaitan. Tak kira lah nama dia apa, tak penting tu. Dia adalah jisim latif. Latif ni lembut, halus. Dia jisim. Ada tak? Bila jisim, ada. Dia ada lah. Jadi kaedah dia, setiap yang ada boleh dilihat dan boleh didengar. Pernah nampak hantu? Pernah tak? Saya cakap benda ni satu masjid, semua tak ngaku. Bila saya makan sama-sama, semua mengaku. Saya pernah nampak ini. Soalan tu mudah. Soalan tu dia kata, betulkah hantu itu menampilkan dirinya dalam wajah yang ngeri seperti mana dalam filem-filem horror dan juga dalam filem drama-drama televisyen? Ya, betul. Tapi itu bukan bentuk hakikatnya yang sebenar. Jangan minta nak nampak ya. Itu nasihat saya. Terpulanglah. Tunggu TV. Aku akan jaluk sampai akan jaluk weruh ya kuno. Ni aku ya mau. Wong ada kes orang yang nampak langsung tak keluar rumah beberapa bulan, trauma. Tenan, ngomong pandi. Oh, hantu tak ada zaman moden. Sekali dilalai dengan izin Allah dinampakkan. So don't become jangan sombong. Mana ada zaman moden ni cik. Kang balik malam-malam sebelah kereta driving seorang, hai, apa nak cakap mana? Dia bukan dalam bentuk aslinya, memang dalam bentuk mengerikan. Perasan tak kenapa hantu selalu dalam bentuk mengerikan? Sebab dia tujuannya untuk menakutkan kita. Ada tak hantu yang macam muka kawan kita? Tak ada. Okey. Jadi itu, sebab itu apa kaitannya? Itu yang kaedah dia, setiap yang benda ada boleh dilihat dan boleh didengar. Beberapa bulan dululah di area sana lah, belakang-belakang, dia mengadu pada saya. Waktu malam tiba-tiba dekat tingkap tu orang ketuk, bunyi ketuk, dan macam ada satu lembaga, bukan lembaga hasil dalam negeri ya, itu pun orang takut juga. Lembaga putih yang bersandar di tingkapnya. Dijenguk, demam dia. Ustaz nak cakap apa ni? Saya nak cakap semua yang benda yang ada boleh dilihat dan didengar. So waspada. Tu maksud saya. So lepas ni kalau you bantu, relax. Setiap yang ada memang boleh dilihat dan didengar. Cakaplah begitu kalau kan ni. Jadi relax. At least pelajaran malam ini boleh menenangkan keadaan. Even 30% or 40% is okay. Ya. Jadi orang tanya apa benda langsue lah, kondoruo, apa meneng? Hantu kom-kom, pernah dengar hantu kom-kom? Tahun 80-an? Tak ada? Okey, benda-benda ni semua, itu hanya istilah panggilan masyarakat kita. Benda tu syaitan tu aja. Apa tak ada syaitan? Jin yang menderhaka kepada Allah dan Rasulnya, tu syaitan. Sebab komposisi makhluk hanya malaikat, jin dan manusia, tu je. Syaitan lah, apalah semua duduk bawah spesies jin. Yang Islam, yang nakal, kafir, namanya syaitan. Ketuanya iblis.
Sebab ada orang lagi kalut lagi tak faham benda ni, apa beza jin, beza syaitan, beza okey. Jadi semua yang ada itu mawjud yasya ayra yusma, boleh didengar, okey, dan juga dilihat. Macam sifat Allah berkata-kata, kalamullahu Musa taklima, Allah berbicara dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam di Tur Sina. Ramai yang terperangkap. Nanti lepas ni kita bincang sifat kalam, agak panjang dan agak sedikit delicate, agak sedikit dakik, ya. Jadi sifat kalam tu sifat ma'ani. Sifat ma'ani tu level dia ada, wujudi, ada in the sense of outside your head. Sifat salbiah bukan tak ada, ada, tapi dia hanyalah sifat-sifat makdum ni, hanya amrun iktibari. Tu, okey, beza dia. Sifat kalam ni sifat yang betul-betul ada, you can see. Allah SWT one day will converse, will talk dan sebagainya di hari akhirat. Tapi ketika bermunajat Nabi Allah Musa AS di Gunung Tur Sina itu, kan setiap yang ada boleh didengar. Jadi dalam Nurul Zolam, Syarah Aqidatul Awam, macam mana sebenarnya? Tidak boleh bayangkan bahwa Allah memposisikan zatnya di atas gunung dan ini Nabi Musa face to face berbicara. No, Anda terperangkap. Kerana Allah itu tidak bertempat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah bukan di langit. Meskipun hadis jariyah mengatakan itu, saya baru di Masjid Kancung, saya sampai kepada, hampir sampai, I think by next week, saya membincangkan hadis jariyah Sahih Muslim yang mengatakan Ainallah, Allah fisama, Allah di langit. Ini orang awam harus tahu, jika tidak menempatkan Allah itu di langit. Urayanya itu ada, meskipun termaktub dalam Sahih Muslim. Hadis itu tidak dimasukkan oleh Imam Muslim dalam bab akidah, dalam bab sembahyang. Cerita asalnya Muawiyah itu dia bercakap ketika sembahyang. Ya. Okey, sampai situ saya nak cakap bahawa boleh didengar. Sebab itu dalam Hasyiah Tuhfatul Murid juga disebut Nabi Musa bila dia bermunajat selama 40 hari itu, dia mendengar kalam Allah, disingkap dalam Nurul Zolam, Syarah Aqidatul Awam dikatakan disingkap hijab lalu mendengar. Itu dia cara dia, bukan jumpa Allah, hi, how are you, face to face cakap begitu kan. Disingkapkan hijab lalu Nabi Musa alaihissalam boleh mendengar kalam Allah, dan ketika dia mendengar kalam Allah dia dah tak nak dengar lagi kalam-kalam yang lain bila dia turun tu. Sebab Nabi Musa digambarkan dalam setengah kitab sebagai orang yang memakai jubah dan memakai hood. Dia ada apa, selubung tu macam sweater, ada tudung tu. Dan dia sudah tidak mahu lagi kerana kelazatan, keenakannya suara Allah, kalam Allah itu. Maka dia tidak mau mendengar lagi suara-suara makhluk, suara manusia yang dianggap sebagai seperti suara yang buruk. Itu ada disebut dalam beberapa kitab tauhid. Okey, poin saya, maka kalau saya katakan itu setiap yang ada itu boleh didengar dan juga dilihat, hantu boleh dilihat meskipun dia jelmaannya, dan kalam Allah juga boleh didengar. Dan yang mendengar hanyalah ketika itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalam Allah Musa taklima. Okey. Kalau wahyu bagaimana? Oh, itu nanti ulasannya panjang. Ada yang seperti gemerincingan, loceng dan rantai dan bla 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 bla. Tapi itu poin saya, kaedahnya itu nota kaki 277. Allah Ta'ala melihat segala yang ada termasuk yang qadim, iaitu zat dan sifat-sifat ma'ani sendiri. Nanti orang tanya, adakah Allah melihat Allah? Senang je soalan dia. Adakah Allah melihat Allah? Jadi Allah Ta'ala melihat segala yang ada termasuk yang qadim, iaitu zat dan sifat-sifat ma'aninya sendiri. Jawapannya, ya. Tapi janganlah dibayangkan bahawa Allah nak tinggi, berjubah, berjambang, putih. Tidak. Allah tidak hakikat itu dibayangkan. Okey, now, atau yang baharu iaitu zat alam ini. Tolong ingat, alam ni bukan limited to geographical terminology. Alam bermaksud yang lain dari Allah is alam. Tu saja, kereta, alam, jalan raya, alam. Semua alam. Jangan membaca alam sebagai istilah geografi. Tidak. Kullu ma siwallahu alam. Yang lain dari Allah namanya alam. Sebab tu baca kitab tauhid mesti jumpa perkataan adapun alam ini baharu. Dia macam default setting dalam kitab tauhid. Memanglah. Okey. Itu first warning kan? Baik.
dan segala sifat alam, berupa atau tidak ada rupa, jauh pun Allah boleh nampak, dokek pun dia boleh nampak, tanpa dengan mata. Bila hadaqatin wala ajfanin, dalam kitab Arab, tanpa dengan without pupil, tanpa dengan anak mata, dan juga tanpa dengan apa, pelipis mata, tanpa dengan perantaraan cahaya. Sebab ini semua manusia. Kalau manusia melihatnya itu dengan alat mata, kita melihat dengan apa? Mata. Maksudnya sifat melihatlah. Apa lawan bagi melihat? Apa lawan bagi melihat? Tidak melihat. Ini bukan lawyer buruk tau. Melihat lawannya tidak melihat. Nanti anda tidur, anda melek apa merem? Wah, anda turu melek bahaya. Ya kalau nanti orang dia tidak buta, dia cuma tidak melihat. Kalau tidak rupa, jauh, dekat, tanpa pengamatan cahaya. Dan manusia melihat dengan perantaraan cahaya. Ya, kalau kita tak ada TNB elektrik mati, reyang kapeh kan? Reyang kapeh. Sebab apa? Tak nampak. Tak nampak. Ada satu kes fiqh lah. Saya kadang-kadang, dia kes jenayah, tasyrik ya, Islamic Criminal Law. Isu dia senang, persetubuhan syubhah. Dalam munakahat kita ada satu isu mengatakan bagaimana seorang yang menyetubuhi orang lain bukan istrinya secara silap. Tadi ketika saya belajar Islamic Family Law, right? Islamic Criminal Law, bagaimana mungkin seorang lelaki boleh silap target? Tidak masuk akal, bukan? Anda harus paham bahwa mungkin ketika kitab-kitab fiqh ini dikarang, ketika itu belum ada TNB atau LLN. Kau kancung saja ada listrik bila? 1974. Kebun baru ada listrik bila? Ada orang kebun baru. Lagilah baru maju, saya cakap maaf. Jadi orang dulu buat kerja rumah tahun 50-60 biasa pasang gaslin, pasang sentir, pelita dan sebagainya. Maka ada kes mereka membincangkan apa jadi kalau tersilap sasaran. Mungkin kembar, ipar dia kembar ke, elektrik tak ada, gelap tu, tersilap sasaran. Bangun-bangun lain macam je, tak macam biasa. Okey, salah orang lah. Maka dikira sebagai persetubuhan silap. Persetubuhan silap macam mana anak tidak boleh dihukum zina. Itu poin saya, tidak dikenakan hudud. Tapi betul-betul silap lah, bukan acah-acah silap. Okey, itu isu dia. Itu isu dia. Maksud saya, nak poin saya, kita ni kalau tak ada cahaya, orang Melayu kata gedandapan, betul lah? Ketandapan. Ketandapan ni macam meraba-raba lah, teraba-raba. Sebab itu kalau tak ada elektrik, reyang. Semua pakat pergi tepi jalan. Okey. Lagi kalau orang biasa dah aircon, bila tak kena aircon macam rasa macam okey, dan seumpamanya. Jadi sedarlah kita bahawa kita melihat ini semuanya dengan perantaraan cahaya. Jadi Allah bukan dengan perantaraan cahaya. Itu saja. Alright. Jadi dalam fiqh itu hukum menunang apa? Sunat. Apa dua anggota yang boleh dilihat? Muka dan tapak tangan. Muka sebab nak tengok tes awak ke bukan tes awak. Tapak tangan sebab nak tengok li khusubatiha, dia punya kesuburan dan sebagainya. Itu dalam fiqh Syabajuri juga disebut. Sebab itu orang mantu kena ada cahaya, majlis-majlisnya sebab ada cahaya. So sifat basar melihat adalah mabda asal bagi melihat, samaratus sifah.
Ya, begini sajalah, ini kan torik fadail. Oleh sebab ada sifat, adjektif, it has to be noun. Sifatun ya pelihat. Tidak boleh melihat, wong melihat itu bukan kata nama, sudah tamaratus sifah. Okey, mabda asal bagi melihat. Sama dia pelihat baru melihat apa? Itu cara dia dalam perbahasan akidah atau sifat 20. Okey. Next, tuntutan matalib sifat basar. Okey, kita akan bincang lagi insya-Allah the next 2 weeks. Beserta dalil-dalil, saya tidak sempat nak ceritakan konfrontasi antara Nabi Musa, Harun dan juga Fir'aun. Di situ ada dalil yang mengatakan bahawa aku melihat, Allah kata. Tapi tak sempat, kita sambung lagi insya-Allah next 2 weeks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.